Mudah faham, senang skor SPM bersama PTTI Pencetakan Akhir SPM. Belajar sekejap je dah faham dengan PTTI. Saya Iman Troy, Duta PTTI dan anda sedang menonton PTTI Pencetakan Akhir SPM. Pagi-pagi ni dah ada yang tanya Kak Iman, PTTI ni apa sebenarnya? PTTI ni adalah pusat tuition online yang memegang rekod pelajar paling banyak skor semua grade A dalam SPM. Jadi sebab itulah PTTI diiktiraf oleh Malaysia Book of Record. Jadi ini adalah salah satu inisiatif PTTI untuk bantu adik-adik semua calon SPM di seluruh Malaysia untuk persediaan menuju SPM. Jadi sebelum kita mulakan kelas, Kak Iman nak kongsikan sedikit kisah adik Zainatul yang lemah subjek SPM. Yelah, bukan senang tahu nak buat karangan, kena tahu format, kena pandai tulis huraian yang patang dan banyak lagi. Tapi, ada tapi. Selepas belajar di sekolah dan menerima bimbingan saat akhir dari PTTI, Zainatul berjaya ubah grade lemah dia tu kepada straight A SPM. Dalam masa yang singkat pula tu adik-adik. Jadi nasihat Kak Iman, kalau dia boleh, percayalah awak pun boleh juga. Jadi perjuangan awak belum lagi selesai. Kita cuba sehabis baik dengan PTTI Pencetakan Akhir SPM. Jadi baiklah, untuk adik-adik yang menonton dari rumah, adik-adik boleh WhatsApp nombor 011-5173-0984 yang tertera di bawah untuk bertanya soalan akademik yang berkaitan dengan kelas hari ini. Jadi adik-adik dah bersedia ke kat studio ni? Dah. Adik-adik dekat rumah dah bersedia ke? Jadi jom kita mulakan kelas Bahasa Melayu dengan Dr. Faizul. Okey, jom. Hai, saya Dr. Faizul, skor A dalam Bahasa Melayu SPM dengan saya. Terima kasih Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam episod kali ini, kita nak fokuskan kepada soalan yang rata-rata murid di Malaysia susah nak skor. Kadang-kadang ramai je ibu bapa yang bertanya kepada saya, Dr. Faizul, macam mana nak bantu anak saya ni doktor? Ada banyak masalah seperti tak tahu nak buat huraian, tak ada idea dan sebagainya. Jadi kalau masalah ni ada, maksudnya kita takkan dapat markah yang tinggi. Jadi untuk kali ini saya nak kongsi formula dan teknik belajar sekejap je dah faham macam mana nak skor soalan-soalan yang ada dalam kertas satu. Jom saya terangkan. Jadi untuk hari ini saya nak bagi tahu dahulu apa yang ada dekat dalam kertas satu. Dalam kertas satu kita ada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Dan dalam bahagian A awak kena jawab soalan karangan respon terhad dan bahagian B awak kena jawab soalan karangan respon terbuka. Jadi untuk karangan respon terhad awak kena tulis karangan yang panjangnya 150 hingga 200 patah perkataan dan untuk bahagian B pula awak kena tulis karangan yang panjangnya berapa? Awak kena tulis 300 hingga 500. Salah. Awak kena tulis 350 hingga 500. Macam biasalah, cikgu bahasa Melayu dia kalau matematik dia susah sikit. Tapi kalau bagi duit insya-Allah dia memang pandai kira. Jadi untuk bahagian A ni karangan respon terhad ni kalau kita tengok dia punya patah perkataan pun dah berbeza, markah dia pun berbeza juga. Jadi untuk karangan respon terhad awak akan dapat 30 markah dan untuk karangan respon terbuka awak akan dapat berapa markah? 70 markah. Jadi memandangkan karangan respon terbuka ni awak akan dapat markah yang tinggi iaitu 70 markah. Apa kata untuk kali ini kita belajar cara dan teknik atau formula untuk skor soalan karangan respon terbuka. Tapi sebelum tu saya nak terangkan dahulu apa yang ada dekat dalam kertas 1 bahagian B karangan respon terbuka. Jadi kalau awak tengok dekat sini, sebenarnya untuk karangan respon terbuka awak akan diberikan 4 soalan berdasarkan 4 domain. Domain apa tu Dr. Faizul? Yang pertama awak akan diberikan domain peribadi, yang seterusnya awak akan diberikan domain apa?
Betul, domain awam, kemudian awak ada domain kerjaya dan yang terakhir sekali awak ada domain pendidikan. Ada 4 saja, dia takkan jadi 5, dia takkan jadi 2, dia takkan jadi 3. 4, jangan risau. Kemudian, kalau awak nak tulis karangan respon terbuka, saya cadangkan untuk awak tulis dalam berapa jam? Berapa minit? 1 jam 30 minit atau 90 minit. Sampai sini faham? Faham. Bagus. Siapa dekat sini yang nak tahu ciri-ciri karangan cemerlang? Ada 3 sahaja yang awak kena tahu. Yang pertama, awak kena tulis 495 hingga 500 patah perkataan. Kalau tadi awak tengok ada anggaran masa ataupun anggaran patah perkataan, awak kena tulis 350 hingga 500 kan? Tapi sebenarnya kalau nak cemerlang, 495 hingga 500. Kemudian awak kena gunakan kosakata menarik atau peribahasa. Yang ni jangan risau, kejap lagi kita buat sama-sama. Kemudian yang ketiga, awak sebenarnya kena gunakan isi dalam petikan yang diberikan. Jangan sombong sangat. Kita kena guna idea yang dia dah bagi. Nanti tak ada idea, cari pula. Bila dah bagi, tak guna pula kan. Jadi kita kena guna. Okey, jadi sekarang ni saya nak terangkan pula cadangan pemerengganan. Biasanya, kalau nak tulis karangan respon terbuka, saya cadangkan awak tulis 5 perenggan. Perenggan yang pertama kita ada pendahuluan, perenggan yang kedua, ketiga dan keempat kita ada isi penting 1, 2 dan 3 dan perenggan yang kelima kita ada apa? Bahagian penutupan, bijak pandai. Besok dah boleh ambil SPM dah ni. Okey, jadi sekarang ni saya nak tunjuk contoh soalan yang awak akan dapat bila awak jawab soalan karangan bahagian 2. Macam biasa, ada 4 soalan yang ini merupakan contoh soalan untuk domain peribadi iaitu merujuk diri sendiri. Dekat sini, kalau awak tengok dekat sini, dia ada bagi petikan dan bawah petikan ada arahan soalan. Apa arahan soalannya dekat sini? Langkah-langkah yang wajar anda lakukan untuk menangani tekanan atau stres. Dapat? Bagus. Okey, kita tengok contoh soalan domain awam. Lagi sekali ada petikan. Kemudian dekat bahagian petikan belah bawah kita ada arahan soalan iaitu bincangkan faedah aktiviti pelancongan. Faham? Kemudian kita ada contoh soalan domain pendidikan, ada petikan, bawahnya ada arahan soalan iaitu jenis-jenis kemahiran yang perlu ada pada diri remaja. Yang terakhir sekali kita ada contoh soalan untuk domain kerjaya. Yang ini awak punya soalan cara-cara yang boleh dilakukan oleh graduan untuk memilih kerjaya yang tepat. Jadinya dekat sini apa kata kita buat pendahuluan dengan menggunakan contoh soalan domain peribadi. Dia dah bagi petikan, kemudian arahan soalan. Bagi saya baca dulu sebab apa nanti dalam isi petikan ni kita kena ambil dan masukkan dalam mana-mana bahagian perenggan. Jadi dekat sini saya nak bagi tahu stres ialah tekanan yang dihadapi oleh individu. Tekanan ini boleh berlaku dari segi emosi atau fizikal. Stres bukan sahaja berlaku kepada individu tertentu tetapi masalah ini boleh terjadi kepada manusia yang normal. Hal ini dikatakan demikian kerana stres ialah cabaran emosi yang tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan manusia. Itu bahagian petikan. Kita tengok arahan soalan dekat bawah. Dia kata dekat sini, sebagai remaja, huraikan langkah-langkah yang wajar anda lakukan untuk menangani stres atau tekanan. Dapat ke tidak? Dapat. Bijak betul. Sekarang ni saya nak ajar awak tulis pendahuluan dengan menggunakan formula yang saya reka iaitu formula permasa. Formula permasa tu apa Dr. Faizul? Jom kita tengok dekat sini. Dalam pendahuluan sebenarnya awak kena tulis berapa ayat? Betul, kita ada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Jadinya dekat sini ayat yang pertama awak perlu guna formula per iaitu perkara yang dibincangkan. Kemudian ayat yang kedua awak kena guna formula ma iaitu mana. Dekat sini awak kena buat ayat yang merujuk apa? Yang merujuk lokasi atau
tempat. Kemudian ayat yang ketiga, awak ada apa? Formula S, iaitu ayat yang merujuk siapa atau orang. Kemudian yang terakhir, awak ada ayat apa? Betul. Formula A ialah ayat arahan. Cukuplah 4 formula. Tak payah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak awak buat novel pula. Okey? Jadi jom kita buat sama-sama ayat yang pertama, iaitu perkara yang dibincangkan. Semua dah sedia? Dah ada alat tulis? Okey, jom kita mula. Jadi, untuk ayat yang pertama iaitu perkara yang dibincangkan dekat sini, saya nak tanya balik petikan tadi dia cerita pasal apa? Dia cerita pasal stres atau tekanan. Jadi, awak boleh tulis ayat berkaitan stres atau tekanan. Contoh dekat sini. Sejak akhir-akhir ini, kita sering dilaporkan tentang masalah stres dalam kalangan remaja. Itu yang pertama. Tapi kita boleh juga buat macam ni. Pada zaman ini, masalah tekanan emosi dalam kalangan remaja semakin membimbangkan. Macam-macam kita boleh buat ayat. Dan apa kata awak setuju tak kalau saya tulis ayatnya begini? Sejak akhir-akhir ini, masalah stres atau tekanan emosi sering menjadi gamit-gamitan masyarakat. Setuju ke tidak? Setuju. Kalau setuju, jomlah kita tulis sama-sama. Ini dia. Sejak akhir-akhir ini, masalah stres atau tekanan dalam kalangan generasi muda sering menjadi gamit-gamitan masyarakat. Kalau awak tengok dekat sini, saya ada gunakan perkataan gamit-gamitan. Apa tu Dr. Faizul? Inilah kosakata menarik. Maksudnya, benda atau perkara yang sering menjadi perbualan. Gamit-gamitan. Habis untuk ayat yang pertama, jom kita teruskan dengan ayat yang kedua, iaitu ayat yang menggunakan formula ma ataupun mana, lokasi atau tempat. Saya nak tanyalah murid-murid di rumah, sebenarnya masalah stres ni boleh berlaku di mana? Yes, betul. Dekat rumah boleh, dekat sekolah boleh, pusat pengajian tinggi boleh. Ya, dekat mana-mana pun boleh. Jadi, kalau macam tu, awak setuju tak kalau saya cakap masalah stres bukan sahaja boleh berlaku di sekolah, tetapi boleh berlaku di pusat pengajian tinggi, pusat pengajian pondok dan mana-mana tempat. Setuju ke tak setuju dulu? Setuju. Kalau setuju, jom kita tulis sama-sama. Kalau awak tengok dekat sini, masalah ini boleh berlaku di mana-mana tempat yang mempunyai desakan terhadap sesuatu perkara, tidak kira pusat pengajian tinggi, sekolah menengah, sekolah rendah atau pusat pengajian pondok. Faham ke tak faham? Faham. Jadi kita teruskan lagi dengan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ni kita guna formula S, iaitu formula siapa. Dalam ayat ni kita kena buat ayat yang merujuk siapa? Orang lah. Tadi Dr. Faizul ada apa? Ada gariskan isi dalam bahagian petikan. Katanya masalah tekanan atau masalah stres atau tekanan ni bukan saja boleh berlaku kepada individu tertentu, tetapi masalah ini boleh berlaku kepada manusia yang normal. Apa kata kita ambil ayat ini? Ayat dalam petikan tadi, setuju ke tak setuju? Setuju. Kalau setuju, jom kita tulis sama-sama dekat sini. Pada hakikatnya, stres bukan sahaja boleh berlaku kepada individu tertentu, tetapi masalah ini boleh terjadi kepada manusia yang normal. Okey, habis setakat itu, jom kita pergi ayat yang terakhir, formula yang terakhir, iaitu ayat
arahan. Dekat sini sebenarnya awak kena ambil arahan soalan yang diberikan tadi, kemudian awak kena masukkan dalam ayat yang keempat dan awak buat ayat. Ada dua jenis ayat yang Dr. Faizul nak ajak. Yang pertama, ayat biasa. Yang kedua ialah ayat tanya. Kalau ayat biasa, macam mana Dr. Faizul? Contohnya macam ni. Tadi dia punya arahan soalan apa? Langkah-langkah untuk mengatasi masalah tekanan emosi dalam kalangan remaja. Betul ke tidak? Betul. Jadi, kita boleh tulis kat sini. Pada hakikatnya, terdapat pelbagai inisiatif yang boleh kita lakukan untuk menangani masalah stres. Jadi, setuju tak kalau saya tulis ayat begitu? Setuju. Takkan tak setuju kan? Sehubungan dengan itu, pelbagai prakarsa perlu dilakukan oleh remaja untuk mengatasi isu ini. Kalau awak tengok dekat sini, saya ada guna perkataan prakarsa. Apa tu Dr. Faizul? Prakarsa ni merupakan sinonim kepada langkah. Macam-macam kita boleh tulis. Kita boleh tulis inisiatif, prakarsa, usaha, kaedah, cara, macam-macam. Jadi, dekat sini juga saya nak ajar awak cara tulis ayat arahan dengan menggunakan ayat tanya. Biasanya ayat tanya ni kita kena sertakan dengan tanda soal dan kata tanya. Contohnya, awak setuju tak kalau saya cakap persoalannya, apakah cara-cara yang boleh direncanakan untuk mengurus tekanan emosi? Setuju ke tak setuju? Setuju. Setuju. Takkan tak setuju? Persoalannya, apakah inisiatif yang boleh direncanakan untuk mengurus masalah ini? Lagi sikit je nak habis, tapi sebelum tu saya nak tunjuk pendahuluan yang lengkap. Inilah dia pendahuluan yang lengkap. Yang inilah dia cara untuk awak tulis dalam karangan awak nanti. Jadi dekat sini selesai. Faham, Dr. Faizul. Adik-adik kat studio faham ke tidak? Faham. Adik-adik dekat rumah tu faham ke tidak? Jadi itu dia formula permasa dari Dr. Faizul handsome kita. Jadi adik-adik ingat ya, formula tu simpan dalam otak, simpan dalam hati. Jadi adik-adik kat rumah yang nak tuition dengan PTTI secara online untuk cover semula subjek-subjek beberapa minggu sebelum SPM, cepat-cepat layari www.ptti.my untuk dapatkan info penuh program seleko akhir PTTI. Belajar semua dari kosong tau. Jadi adik-adik jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam PTTI Pecutan Akhir SPM. Layari ptti.my sekarang bagi seleko saat akhir SPM. .my sekarang bagi seleko saat akhir SPM. Belajar sekejap je dah faham dengan PTTI. Saya Iman Troy yang cantik lagi manis. Duta PTTI dan anda sedang menonton PTTI Pecutan Akhir SPM. Jadi subjek hari ini adalah Bahasa Melayu ya adik-adik dengan Dr. Faizul kita. Untuk adik-adik yang menonton dari rumah, adik-adik boleh WhatsApp di nombor 011 5173 0984 yang tertera di bawah untuk bertanya soalan akademik yang berkaitan dengan kelas hari ini. Jadi jom kita teruskan dengan kelas. Tapi sebelum tu, adik-adik dekat studio dah ready ke? Dah. Adik-adik kat rumah dah ready ke? Sebab Kak Iman lagilah tak sabar. Jadi silakan Dr. Faizul. Terima kasih Iman. Cepat. Yang nak pergi bilik air tadi dah balik dah semua kan? Jadinya kita sekarang nak buat apa? Kita nak buat isi-isi penting pula. Semua dah sedia belum? Dah. Air dah ambil dah? Makan dah ambil dah?
Semua dah ambil. Jadinya dekat sini kita nak buat bahagian isi-isi penting pula. Sebelum kita buat bahagian isi penting, apa kata kita kenal pasti dahulu apa isi penting yang kita nak tulis dalam bahagian isi penting. Jadinya saya nak tanya murid-murid dekat rumah, apakah langkah pertama yang boleh kita lakukan untuk menangani masalah tekanan? Betul? Mesti dalam kepala otak tu dah fikir dah. Benda yang sama je. Tak lain tak bukan aktiviti fizikal ataupun beriadah kan. Jadi itu ialah isi penting kita yang pertama. Ini dia isi penting kita yang pertama. Golongan muda-mudi perlu melakukan aktiviti fizikal. Itu yang pertama. Jadi apa pula langkah yang kedua? Betul. Kepada sesiapa yang stres atau mengalami tekanan emosi, awak sepatutnya mendapatkan khidmat nasihat daripada pakar psikologi. Iaitu kaunselor pun boleh. Tak ada masalah. Generasi muda harus mendapatkan khidmat kaunseling daripada pakar psikologi. Dan yang ketiga, apa dia langkah yang ketiga? Cepat. Apa dia? Ya, betul. Remaja mesti mendapatkan tidur yang mencukupi. Tapi ada je yang dah dapat tidur tapi tak cukup-cukup. Yang itu bahaya. Itu bahaya. Cukup. Bukannya tak cukup-cukup. Kena faham. Kemudian yang terakhir kita ada apa? Golongan belia digalakkan untuk berkongsi masalah yang dihadapi dengan orang yang dipercayai. Ini sangat penting. Takut nanti rasa kita bocor, habis. Jadi hari ini saya tak naklah buat semua tapi saya nak ambil satu sahaja isi dengan menggunakan formula yang perlu kita letak dalam bahagian isi penting. Semua dah bersedia ke belum? Sudah. Sekarang ni saya nak bagi tahu awak formula isi-isi penting. Kita gunakan formula Imbackup. Yang ini bukannya rekaan saya, bukannya formula saya, tapi saya ambil daripada guru-guru lain. Apa Imbackup ni, Dr. Faizul? Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu bahagian isi penting awak kena beri berapa ayat? 5 ayat bijaksana. 5 ayat, betul. Jadinya, apa itu Imbackup? Ayat yang pertama awak kena gunakan formula I, iaitu isi utama. Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua awak guna formula M, iaitu mengapa. Dalam ayat ini awak kena buat ayat yang merujuk sebab. Kemudian yang ketiga, kita ada ayat ba. Bagaimana dalam ayat ni kita kena buat ayat yang merujuk contoh. Kemudian ayat yang keempat, kita guna formula ke, iaitu formula yang merujuk kesan. Kita kena buat ayat yang merujuk kesan. Dan formula yang terakhir, kita guna formula apa? Formula P, iaitu penegasan kecil. Itu dia Imbackup. Cepat-cepat salin. Nak takat gambar pun boleh. Kejap lagi saya nak buat sama-sama dengan awak. Okey, semua dah sedia belum? Sudah. Okey, jom kita buat sama-sama untuk ayat yang pertama. Sekarang ni kita nak buat ayat I, iaitu isi utama. Jadi isi utama kita tadi, kita kata langkah pertama yang patut kita buat ialah golongan muda-mudi perlu melakukan aktiviti fizikal. Setuju ke tak setuju? Setuju. Kalau setuju, jomlah kita ambil ayat tu, kita tulis sama-sama. Dan ini ayatnya. Salah satu cara yang boleh dilakukan untuk mengurus stres termasuklah generasi muda perlu melakukan aktiviti fizikal. Ada yang tanya Dr. Faizul, Dr. Faizul, menguruskan ke mengurus? Awak kena faham. Kalau menguruskan maksudnya menyebabkan kurus. Yang berisi kita sebabkan dia, menyebabkan dia kurus. Itu menguruskan. Tetapi kalau mengurus maksudnya apa? Maksudnya kita susun elok-elok cara untuk melakukan sesuatu. Habis. Jom kita teruskan dengan isi yang kedua. Kita kena tulis apa pula ni? Kita kena gunakan formula M. Kita kena buat ayat yang merujuk sebab.
Dr. Faizul nak tanya. Apa sebab kita kena melakukan aktiviti riadah semata-mata untuk mengurus stres? Kenapa? Apa sebab dia? Betul. Ramai yang cakap, Dr. Faizul, sebabnya kalau kita melakukan aktiviti riadah, kita akan rasa macam lega, tenang aja. Betul lah tu. Tapi untuk kali ini, Cikgu Faizul nak bagi tahu awak sebenarnya boleh gunakan sudut lain atau bina ayat lain. Apa dia, Dr. Faizul? Apa kata kita cakap dia tak ada idea. Cuba bagi sikit murid-murid di rumah. Terima kasih. Sebenarnya para remaja boleh melakukan aktiviti fizikal. Hal ini dikata demikian kerana aktiviti fizikal akan merembeskan hormon dopamin ke seluruh tubuh badan. Pandainya awak. Hormon dopamin tu apa? Kejap lagi saya bagi tahu. Ini ayat yang lengkap. Hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti riadah dapat merembeskan hormon dopamin ke seluruh tubuh badan. Habis dekat situ. Faham ke tak faham? Bagus. Jom kita buat ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang menggunakan formula bar. Bagaimana atau contoh. Sekarang ni saya nak tanya lagi lah. Okey, kalau aktiviti fizikal, apa contoh aktiviti fizikal yang kita boleh buat? Berlari, betul? Selain berlari apa lagi? Berenang, betul? Selain berenang apa lagi? Berbasikal. Ya Allah, pandainya. Besok dah boleh ambil SPM dah. Jadi, awak boleh tulis contoh aktiviti fizikal yang awak boleh lakukan. Tapi aktiviti fizikal ni nak buat berapa kali seminggu? 3 kali boleh, 2 kali boleh, tak jadi masalah. Jadi, awak setuju tak kalau saya tulis begini? Sebagai contohnya, golongan belia boleh melakukan aktiviti riadah seperti berbasikal, berenang dan apa? Dan berlari selama 3 minggu. Bukan? Selama 3 hari dalam seminggu. Jangan buat 3 minggu terus berhenti. Jadi ini ayat yang lengkap. Sehubungan dengan itu, golongan muda-mudi boleh melakukan aktiviti fizikal seperti berbasikal, berenang dan berjoging sebanyak 3 kali dalam seminggu. Sampai sini dapat ke tak dapat? Dapat. Bijaksana. Jom kita teruskan dengan ayat kesan. Formula ke. Apa kesan dia kalau kita lakukan aktiviti riadah satu, lepas tu hormon dopamin dirembeskan ke seluruh tubuh badan? Apa kesan dia? Cuba bagi tahu saya. Betul. Hormon dopamin ni bila dirembeskan ke seluruh tubuh badan, dia akan menyebabkan kita rasa tenang. Jadi yang stres-stres tu pun rasa tenang. Jadi awak setuju tak kalau saya cakap sebagai implikasinya hormon dopamin yang dirembeskan ke seluruh tubuh badan akan menenangkan jiwa seseorang yang mempunyai tekanan emosi. Boleh ke tak boleh? Boleh, takkan tak boleh. Jadi ini ayat dia, sebagai implikasinya rembesan hormon dopamin ini akan memberikan ketenangan kepada individu yang tertekan. Kalau awak tengok dekat sini, saya ada guna apa? Saya ada guna perkataan implikasinya sebagai kosa kata menarik. Dr. Faizul, selain implikasinya, apa lagi perkataan yang sinonim? Macam-macam ada. Kita ada sebagai implikasinya, sebagai kesannya, sebagai natijahnya. Lagi apa? Macam-macam. Awak boleh guna dekat dalam ayat kesan. Okey, semua faham? Faham. Okey. Sekarang ni kita pergi pula dekat formula yang terakhir, iaitu penegasan kecil. Penegasan kecil ni sebenarnya kita ambil balik isi utama. Tetapi kita ubah sedikit ayatnya. Contoh, kalau dekat isi utama kita buat ayat aktif, mungkin dekat penegasan kecil kita boleh tukarkan kepada ayat pasif atau ayat songsang. Setakat sini, faham ke tak faham?
Faham. Tapi sebelum tu, saya nak bagi tahu juga, untuk penegasan kecil sebenarnya kita boleh letak kata penegas. Contoh, terbuktilah, jelaslah, sesungguhnya, izharlah, ternyatalah, macam-macam. Tetapi saya nak bagi tahu juga ada satu senjata. Wah, senjata ya. Senjata ni kita boleh gunakan untuk salah satu perenggan yang kita rasa, alamak, perenggan ni rasa macam kering. Ideanya kontang, tak menarik. Jadi awak boleh gunakan peribahasa ini dekat mana-mana kesimpulan kecil atau kesimpulan besar. Peribahasa apa tu Dr. Faizul? Peribahasanya ialah sudah terang lagi bersuruh, stres dapat dikawal dengan aktiviti fizikal yang dilakukan secara konsisten. Menarik ke tak menarik? Menarik, takkan tak menarik? Jadi dekat sini saya nak tunjuk dekat awak isi penting yang lengkap. Ini isi penting yang lengkap dan inilah yang sepatutnya ada dalam bahagian isi penting karangan awak. Jadinya semua okey ke tak okey? Faham ke tak faham? Dapat ke tak dapat? Dapat. Jadi, lagi sikit je nak habis. Cumanya saya nak tunjuk dekat sini kesilapan-kesilapan yang selalu dilakukan. Tapi masalahnya dekat sini ada yang kata, Dr. Faizul, saya nak tahu dahulu perkataan yang boleh dikira dengan satu patah perkataan ataupun dikira sebagai satu patah perkataan. Apa dia kan? Tapi jadinya kita ambil permintaan murid ini dahulu. Perkataan yang dikira sebagai satu patah perkataan ialah kata nama khas. Kalau awak tengok dekat sini, Kementerian Pendidikan Malaysia walaupun ada satu, ada dua, ada tiga, sebenarnya kita kira satu saja. Betul, bijak. Kemudian Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mahathir. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita kira satu sahaja. Kemudian kita ada kata sendi nama. Kata sendi nama di. Kata sendi nama ke. Yang ini juga kita kira satu sahaja. Di Kuala Lumpur satu, ke sana pun satu saja. Kemudian kita pergi pula perkataan yang seterusnya. Apa lagi perkataan yang dikira satu saja? Kita ada kata ganda. Kata ganda ni ada macam-macam. Kita ada kata ganda berentak atau berirama. Kita ada kata ganda penuh. Kita ada kata ganda separa. Jadinya semua kata ganda dikira berapa? Satu saja. Seterusnya kita ada apa pula dekat sini? Kita ada kata majmuk. Kata majmuk ni kira satu jugalah. Walaupun dia kata majmuk mantap, dieja rapat, atau kata majmuk tidak mantap, dieja terpisah, mana-mana kata majmuk pun kira satu saja. Itu dia. Kita ada bandaraya, guru besar, setiausaha, ulat buku, semuanya dikira satu sahaja. Macam mana murid kat rumah? Satu saja. Okey, kemudian kita pergi perkataan yang seterusnya. Kemudian kita ada peribahasa, ungkapan dan cogan kata. Yang ini selalu pelajar keliru. Nak kira ke patah perkataannya atau kita kena kira satu saja? Jawapannya satu sahajalah. Sebenarnya ada hati. Walaupun ada dua, kira satu sahaja. Kemudian kita ada peribahasa seperti au dengan tebing. Ada 4 patah perkataan. Tapi kita kira satu saja. Kemudian yang terakhir, pandu cermat jiwa selamat. Ini merupakan cogan kata, tapi kita kira satu sahaja juga. Faham tak faham? Hai, takkan tak faham. Dah banyak dah formula yang saya kongsi ni. Dan yang terakhir sekali, kita ada apa dekat sini? Tarikh dan angka. Biasanya murid akan tanya saya, Dr. Faizul, kalau saya tulis tarikh, alamat dekat dalam surat kiriman rasmi, macam mana saya nak kira kan? Untuk pengetahuan awak, tarikh dan angka dikira satu patah perkataan. Contohnya macam ni. Kalau awak tulis 1000,
satu patah perkataan. Kalau awak tulis 8 September 2011, dikira sebagai satu patah perkataan juga. Tapi ada je lagi perkataan-perkataan yang saya tak kongsi di sini. Contoh, untuk pengetahuan awak, sebenarnya ada lagi perkataan yang dikira satu. Dan saya nak bagi tahu dekat sini, kalau nak tulis nombor dalam penulisan karangan 1 hingga 9, awak perlu je menggunakan perkataan yang penuh. Dan lagi satu, kalau 9 ke atas awak guna nombor. Jadi selesai. Isi-isi penting karangan kena guna formula imbaka. Jadi kalau adik-adik nak tuition dengan PTTI secara online untuk cover semua subjek beberapa hari, beberapa minggu sebelum SPM, cepat layari www.ptti.my untuk dapatkan info penuh program seleko akhir PTTI. Belajar semua dari kosong tau. Seterusnya cara tulis perenggan penutup pula menggunakan formula KPCH. Jadi sementara adik-adik tulis formula imbaka dan juga formula KPCH, kita kembali selepas ini dalam PTTI Penceritaan Akhir SPM. Layari ptti.my sekarang bagi seleko saat akhir SPM. .my sekarang bagi seleko saat akhir SPM. Cepat-cepat masuk. Tak ada masa lagi dah sebab kita nak buat bahagian penutupan pula. Semua dah bersedia? Dah ambil air? Dah ada alat tulis, kertas semua dah ada? Jom kita mulakan untuk bahagian penutupan pula. Jadi untuk bahagian penutupan, saya ada bina formula sendiri untuk mudahkan awak. Apa dia, Dr. Faizul? Kita gunakan formula KPCH. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu, formula ni awak kena bina 4 ayat sahaja. Jadi ayat penutupan awak ada 4. Yang pertama kita guna formula K, iaitu kesimpulan. Kemudian ayat yang kedua kita guna formula P, iaitu pendapat, positif atau negatif. Kemudian kita ada formula C, iaitu formula cadangan. Dan yang terakhir sekali kita ada formula apa? Formula harapan. Cukuplah kita punya KPCH. Jadi jom kita buat ayat yang pertama. Untuk ayat yang pertama, kita perlu buat ayat kesimpulan. Sebenarnya, dalam ayat kesimpulan ni, awak perlu buat apa tak? Awak perlu simpulkan balik. Macam mana tu, Dr. Faizul? Contoh, kalau tadi kita dah tulis banyak langkah, jadinya dekat bahagian kesimpulan awak perlu simpulkan begini. Contoh, sebagai kesimpulannya terdapat pelbagai atau banyak atau berbagai-bagai langkah yang boleh kita lakukan untuk mengurus tekanan. Kita simpulkan balik saja, tak perlu tulis lebih-lebih. Jadi awak setuju tak kalau saya tulis begitu? Setuju takkan? Tak setuju kan? Jadi ini dia punya ayatnya. Sebagai kesimpulannya, terdapat berbagai-bagai inisiatif yang boleh kita usahakan untuk mengatasi tekanan emosi. Sempurna. Masuk bakul angkat sendiri. Kemudian kita teruskan dengan formula yang kedua, iaitu formula P. Pendapat. Yang ini awak boleh nyatakan pendapat awak secara positif atau negatif. Tapi tak payahlah tulis pada pendapat saya. Sebab apa? Kita bukannya nak jawab soalan subjektif. Kita nak buat karangan. Jadi dia boleh jadi positif atau negatif. Apa-apa yang awak rasakan pasal stres. Contoh, Dr. Faizul. Contohnya begini. Secara realitinya, kalau individu yang mempunyai tekanan emosi tidak mengatasi masalah mereka, dalam jangka yang panjang mereka akan mengalami pelbagai banyak lagi masalah kesihatan. Jadi awak setuju tak kalau saya tulis ayatnya begitu?
Setuju. Jadi ayatnya ialah tekanan yang dihadapi oleh seseorang tidak boleh dibiarkan kerana masalah ini akan memudaratkan kesihatan dalam jangka masa yang panjang. Jadinya awak tak boleh biarkan. Kalau ada, terus jumpa dengan kaunselor atau pakar psikologi. Nak mengadu dengan saya pun boleh, tak ada masalah. Tapi kena ada upahlah sikit. Kan? Saya gurau je. Kemudian kita ada formula C, iaitu formula cadangan. Yang ini awak kena nyatakan apakah cadangan yang boleh kita lakukan. Tapi sebelum tu, ada murid yang nak tanya saya dekat rumah tu, Dr. Faizul, perlu ke ada peribahasa dekat setiap perenggan, Doktor? Jawapannya, tak diwajibkan tetapi digalakkan. Kalau tak ada, tak adalah. Janganlah tunggu sebab awak punya kertas soalan 2 jam setengah. Janganlah tunggu sampai 2 hari. Jadi kalau tak ada, tak ada. Sebab apa? Sebab kita boleh serasikan dengan kosakata menarik yang lain. Jadi peribahasa tak adalah penting untuk dekat setiap perenggan. Ini cadangan saja-saja. Faham? Jadi kita teruskan dengan cadangan pula. Apa cadangannya dekat sini kan? Cikgu Faizul, tadi saya dah bagi cadangan langkah-langkah. Yang ini pun kena bagi cadangan ke? Ya, betul. Awak kena bagi cadangan juga. Tapi cadangan yang lebih umum. Contohnya, kepada sesiapa yang mengalami tekanan emosi, perlu mendapatkan jalan penyelesaian dengan segeranya. Secara umum sahaja. Ini dia contoh cadangan. Oleh hal yang demikian, individu yang mempunyai masalah ini perlu mencari jalan penyelesaian dengan segeranya. Bukan dengan segera, tetapi dengan segeranya. Sebab apa, Dr. Faizul? Sebab dengan ni kata sendi nama. Segera tu kata adjektif, tak sesuai. Kata sendi nama kena guna dengan kata nama. Jadi, kita nak tukarkan kata adjektif kepada kata nama, kita kena letak kata pembedanya. Jadi, dengan segeranya, barulah tata bahasa awak nombor 1. Faham ke tak faham? Faham. Jadi yang seterusnya, ayat yang terakhir untuk bahagian penutupan. Awak kena tulis ayat yang merujuk H, iaitu ayat harapan. Awak boleh bagi harapan awak. Jika masalah ini diselesaikan dengan segeranya, apa yang akan berlaku? Awak perlu bagi tahu. Tapi awak setuju tak kalau saya cakap masalah ini perlu ditangani dengan segeranya supaya remaja yang merupakan aset negara ini boleh diselamatkan? Setuju ke tak setuju? Setuju, takkan tak setuju. Jadi inilah ayatnya yang lengkap dengan adanya jalan penyelesaian yang efektif, generasi muda yang merupakan aset negara dapat diselamatkan. Faham ke tak faham? Jadi sekarang ni saya nak tunjuk pula penutupan lengkap yang patut ada dalam kertas jawapan karangan awak. Ini merupakan penutupan yang lengkap. Yang kat rumah boleh ikut ke tak boleh ikut? Boleh. Jadi kalau boleh saya ulang, ada 3 formula yang boleh kita gunakan untuk bantu kita huraikan ayat. Yang pertama, untuk pendahuluan kita gunakan formula permasa. Untuk isi-isi penting, semua isi-isi penting. Isi penting pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat juga kita guna formula imbucket. Dan untuk penutupan kita guna formula apa? Kalau ingat lagi? Betul, kita guna formula KPCH. Lagi sikit je nak habis. Tetapi saya nak bagi tahu murid-murid dekat rumah, ada je kesalahan-kesalahan yang saya jumpa dalam karangan. Siapa nak tahu? Nanti boleh ubah.
ada yang nak tahu, jadi saya bagi tahu kesalahan dalam penulisan. Yang pertama, apa yang salahnya Dr. Faizul? Yang pertama, salahnya ialah penanda wacana. Ramai murid tulis penanda wacana selain daripada itu. Jadi kenalah potong markah tata bahasa. Kan dah rugi dah markah bahasa dekat situ. Jadi kalau tak nak markah dipotong, kita tulis penanda wacana yang betul, iaitu selain itu, koma, atau lain daripada itu. Macam apa? Macam tak boleh sangat kan? Nak ada juga daripada, kita guna lain daripada itu. Ada lagi soalan daripada murid dekat rumah. Dr. Faizul, perlu ke saya tulis jumlah patah perkataan dekat bawah karangan? Yang ini Dr. Faizul sarankan. Sebab apa? Kalau kita tulis patah perkataan, kita akan tahu sama ada kita lebih atau kita kurang. Kalau kita lebih, kita boleh potong siap-siap. Kalau kita kurang, mungkin kita boleh tambah penanda wacana ke, peribahasa ke, macam-macam boleh tambah. Jadi, saya sarankan untuk awak tulis patah perkataan di bawah karangan. Bagus soalan ni, saya suka. Semua dapat tak dapat? Dapat. Takkan tak dapat? Jom saya teruskan kesalahan yang seterusnya. Apa kesalahan yang selalu murid buat dalam penulisan? Yang ini, di samping itu. Kenapa salah doktor? Sebab di tak dijarakkan dengan samping. Di kan kata sendi nama. Kalau di sebagai imbuhan awalan, barulah kita rapatkan. Tetapi yang ini merupakan di yang berfungsi sebagai kata sendi nama. Jadi, awak kena tulis di jarak samping itu. Dapat ke tak dapat? Dapat. Kita tengok kesalahan yang seterusnya. Ada banyak kesalahan yang saya jumpa. Yang ini, hal ini demikian kerana. Kenapa salah? Yang sepatutnya ialah hal ini dikatakan demikian kerana atau hal ini disebabkan demikian oleh. Yang ini ramai pelajar yang selalu salah tulis. Jadi tolong berhati-hati. Kemudian kita ada yang ini, sehubungan itu. Sehubungan itu, sehubungan itu, sehubungan itu. Jadinya saya nak bagi tahu sebenarnya awak perlu apa? Awak perlu tulis sehubungan dengan itu. Kena letak dengan. Jangan lupa. Kalau lupa nanti habis markah bahasa awak. Kemudian yang ini, tulis tiap. Tapi sebenarnya kena tulis tiap-tiap atau setiap. Kemudian berbagai. Sepatutnya kena tulis pelbagai atau berbagai-bagai. Jadi selesai. Kak Iman rasa macam nak SPM baliklah adik-adik. Sebab tiba-tiba Kak Iman rasa macam bahasa Melayu ni senang. Kalau hari-hari dapat belajar sekejap je dah faham dengan PTTI, kan best. Kak Iman rasa macam nak join PTTI lah. Apa? Awak pun nak join PTTI juga? Mana boleh ikut kita? Kalau awak nak join PTTI, awak boleh layari laman sesawang www.ptti.my untuk dapatkan info penuh program eksklusif dalam talian PTTI, iaitu Selekoh Akhir. Program Selekoh Akhir ini akan bantu anda ulang kaji subjek SPM dari kosong beberapa minggu sebelum SPM tahu. Sekali lagi, layari www.ptti.my untuk dapatkan info penuh dan info pendaftaran. Kena cepat tahu sebab tempat adalah amat terhad untuk 1000 pelajar yang terawal sahaja. Jadi Kak Iman harap episod hari ini dapat bantu adik-adik dalam persediaan menuju SPM. Ingat tahu, belajar sekejap je dah faham dengan PTTI. Jangan rindu Kak Iman. Saya Iman Troy, Duta PTTI. Hingga kita berjumpa lagi untuk episod seterusnya. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 10 pagi hanya di NTV 7. Bye-bye.